Kaedah 6 topik pemikiran ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Beliau merupakan seorang psikologis dan penulis terkemuka di Barat. Kaedah ini adalah sebagai alat komunikasi dan penalaran yang sangat berkesan bagi meluaskan lagi perspektif, melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan, membuat keputusan yang terbaik dan menyelesaikan masalah. Antara topik pemikiran adalah topik pemikiran putih, hitam, merah, biru, hijau dan juga kuning. Kesemua topik ini mempunyai cara pemikiran yang berbeza. Topi putih melambangkan pemikiran yang neutral dan objektif yang amat menitik beratkan fakta dan perkara objektif semata-mata. Setiap pengguna topi ini tidak seharusnya memberi sebarang pendapat atau menilai sesuatu maklumat. Topi putih ini kerap digunakan pada awal perbincangan untuk mencorakkan dasar sesuatu masalah. Contoh yang melibatkan topi putih dalam kehidupan ialah dengan membayangkan seseorang memberikan sebuah kotak kepada anda yang berisi seekor binatang. Seterusnya, tuliskan fakta anda ingin tahu mengenai binatang tersebut. Topi hitam pula bermaksud pemikiran yang memfokuskan kesan negatif atau kelemahan sesuatu perkara. Negatif dalam konteks ini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan diri sendiri. Topi hitam dapat membantu kita menjadi perancang yang lebih kukuh dan teratur. Ia juga membantu kita untuk bersedia menghadapi risiko-risiko yang akan berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Contoh pemikiran topi hitam dalam kehidupan adalah apabila anda memiliki sebuah basikal dan ingin menunggangnya, anda akan berfikir dari sudut yang negatif dan kebarangkalian yang buruk akan berlaku ketika menunggang serta mengenal pasti kelemahan basikal itu. Topi pemikiran yang seterusnya adalah topi merah. Topi merah merupakan pemikiran yang tercetus daripada firasat dan emosi. Pemikiran ini juga membantu kita untuk memahami cara individu lain bertindak mengikut emosi. Contoh pemikiran topi merah dalam kehidupan adalah ketika mendengar lagu kegemaran dan membayangkan emosi serta menuliskan apa yang dirasakan saat mendengar lagu tersebut. Fakta menarik mengenai topi merah adalah dengan menentukan kita memperoleh kejayaan dengan cara kita berfikir. Corak fikiran positif akan mempengaruhi hati yang stabil, seterusnya mempengaruhi setiap tindak tanduk. Oleh itu, kita perlu mengawal corak fikiran kerana ia mempengaruhi emosi dan tindakan yang bakal diambil. Cerdik pandai menyebut fikiran bukan apa yang kita fikirkan mengenai diri sendiri. Ramai orang berfikir dan mendakwa dirinya positif serta baik. Ia tidak diterjemahkan dalam corak pemikirannya. Maksudnya, apa yang kita fikir, ucap dikawal melalui rasa, emosi dan ditunjukkan melalui perbuatan. Itulah yang disebut corak fikiran kita, bukan perasaan atau penilaian terhadap diri sendiri. Hakikatnya kita sendiri boleh membuat penilaian terhadap diri sendiri. Sebagai contohnya, berapa banyak kita bersangka baik terhadap orang lain dalam masa sehari, dan sejauh mana kita positif dengan persekitaran kita dan bagaimana kita berdepan dengan situasi dilalui. Topi yang seterusnya pula ialah topi biru. Topi ini membawa kita melihat kembali proses pemikiran dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah langkah seterusnya? Apakah pencapaian kita setakat ini? Kita menggunakan topi ini di setiap permulaan perbincangan bagi mendefinisikan apakah pandangan atau pendapat kita terhadap masalah atau isu berkenaan dan membuat keputusan matlamat perbincangan yang akan dijalankan. Topi ini juga merujuk kepada kawalan. Ianya digunakan oleh setiap pengerusi mesyuarat apabila timbul sebarang kekeliruan atau kesukaran dalam mengeluarkan idea dan pendapat. Topi seterusnya pula ialah topi hijau. Topi hijau ini melambangkan kreativiti. Topi ini merupakan satu platform untuk mengembangkan kreativiti penyelesaian masalah. Penggunaan topi hijau bertujuan untuk membolehkan kita membandingkan alternatif-alternatif penyelesaian serta variasi dalam penyelesaian suatu masalah atau isu. Topi ini juga kerap kali dianggap sebagai lambang tenaga, kehidupan dan perkembangan. Topi ini seperti yang disebutkan dapat membantu kita untuk menjana idea-idea cadangan dan alternatif-alternatif dalam kehidupan. Akhir sekali, saya Nur Syahira Bakri akan menerangkan topi pemikiran terakhir, yakni topi kuning. Menerusi warnanya yang cerah, topi kuning melambangkan pemikiran yang optimis di mana ianya selalu digunakan untuk mencari hasil yang positif. Topi kuning ini membuatkan pemakainya berusaha untuk memberi perhatian terhadap nilai positif isu yang dialami. Seperti contoh, memberi fokus pada keuntungan yang bakal diraih, membayangkan situasi yang mendatangkan banyak faedah dan kesempatan baik yang bakal tercipta.
Selain itu, ianya dapat meningkatkan semangat dengan membawa lebih banyak tenaga positif kepada idea asas tentang suatu topik yang dibincangkan. Bukan itu sahaja, topi kuning dapat digunakan untuk meninjau masa lalu dengan memandang ke sisi yang cerah dan mengambil perkara yang boleh kita pelajari dan dijadikan sebagai teladan bagi mengelakkan perkara sama berulang. Antara keadaan yang boleh mengaplikasikan pemikiran topi kuning seperti kereta anda mengalami kerosakan di lebuh raya meskipun baru 30 minit memulakan perjalanan. Namun, anda masih bertenang dan menganggap kerosakan yang berlaku mungkin ada hikmah di sebaliknya. Teknik 6 topi berfikir ini dapat membebaskan kita daripada mood berfikir secara argumentatif. Kesemua topik pemikiran ini meletakkan semua pandangan secara bersebelahan dan selari, akhirnya menciptakan jalan ke arah bagi menyelesaikan masalah. Dengan itu, topi pemikiran adalah satu alat yang sangat berguna untuk menguruskan pemikir dan juga pemikirannya. Sekian, terima kasih.